Padang melaksanakan kadar gaji minimum baharu dalam masa terdekat. Ia berikutan situasi ekonomi negara ketika ini dilihat bertambah baik dan kebanyakan perniagaan kembali berkembang berdasarkan trend pemulihan. Kerajaan mengambil maklum permintaan beberapa pihak untuk menyegerakan pelaksanaan gaji minimum baru kepada kadar yang lebih tinggi berikutan keadaan ekonomi semasa dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun begitu, kadar gaji minimum yang baru hanya akan dilaksanakan dengan melihat keperluan sebenar rakyat dan kemampuan majikan. Keluaran dalam negara kasa, Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak 3.6% pada suku keempat tahun 2021. Peningkatan ini dapat dicapai dengan bantuan kewangan kerajaan kepada pihak majikan bagi meneruskan operasi perniagaan serta mengekalkan pekerja. Berdasarkan unjuran dalam dokumen Belanjawan 2022, prestasi ekonomi dijangka akan berkembang pada kadar 5.5% hingga 6.5% pada tahun 2022. Ujar beliau, peningkatan kadar gaji minimum wajar dilaksana secara berperingkat bagi menjamin kelangsungan operasi syarikat dan memastikan pekerjaan pekerja dapat dikekalkan. Peningkatan yang terlalu tinggi dan drastik boleh menjejaskan daya saing negara dan menyebabkan pasaran buruh berdepan cabaran untuk mencipta pekerjaan baharu yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Datuk Seri M. Saravanan menjawab pertanyaan Wakil Ipoh Barat M. Kulasegaran. Baik, selain itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu memulihkan projek rumah terbengkalai. Antaranya menubuhkan pasukan khas bagi menyelaras dan mencari penyelesaian projek sakit serta mengenal pasti pemaju-pemaju berkeupayaan dan berpengalaman untuk mengambil alih pemulihan projek. Bagi projek perumahan rakyat PPR yang dibangunkan oleh KPKT, tindakan diambil terhadap projek yang bermasalah adalah seperti berikut. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa khas, Contract Coordination Panel PCP yang difungsikan oleh KSU Kementerian, melaksanakan pemantauan berkala. Yang ketiga, penyelesaian bersama PBN di samping penglibatan agensi pusat seperti ICU, Jabatan Perdana Menteri untuk isu-isu ini. Turut dilaksana pemulihan projek-projek perumahan swasta terbengkalai terutama kategori kos rendah dan sederhana yang memenuhi kriteria ditetapkan Kementerian Keuangan melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Wakil Macang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Baik, dalam perkembangan lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet SHP sedang menyemak dan memperhalusi beberapa peraturan untuk tujuan pindaan bagi kepentingan industri dan pengguna. Antaranya Peraturan Pelindungan Pengguna Urus Niaga Perdagangan Elektronik, Peraturan-Peraturan Sewa Beli dan Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Jelas Menterinya, Datuk Seri Alexander Natalinggi, Kementerian sentiasa merancang, mengkaji dan menyemak undang-undang yang dikuatkuasakan agar sentiasa relevan dan perkembangan dan isu semasa. Buktinya pelbagai pindaan dan penggubalan dibuat terhadap akta atau subsidiari yang dikuatkuasakan Kabinet SHP. Ini termasuk orang Undang-Undang Kawalan Bekalan Pindaan 2021 dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 Akta 500. Dalam perkembangan yang sama, untuk makluman yang berhormat betul, Kementerian sentiasa komited untuk melaksanakan kajian untuk meneliti kesesuaian untuk meminda peraturan-peraturan yang sedang berkuasa untuk ditambah baik selaras dengan persekitaran perniagaan yang dinamik serta merancangkan sektor perdagangan dalam negeri dan kepengunaan ke arah yang lebih progresif. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bentong Datuk Robert Lawson Chot. Baik, ketika ini Dewan sedang menteri berehat dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Syah. Baik, terima kasih Farhana.